Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Hana Nifatin binti Hasfarizal dan nombor majlis saya 113625. Hari ini saya selaku wakil ketua kumpulan bagi kajian ini akan membentangkan kajian final project kami yang meneroka warisan ba'a atau avid dalam kalangan masyarakat orang Ulu di Sarawak. Tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan dengan pengenalan kajian ini. Sarawak sememangnya sebuah negeri yang amat terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian etnik yang menjadi simbol dan keharmonian masyarakat. Orang Ulu merupakan sebuah masyarakat yang menetap dan tinggal di kawasan pendalaman dan hulu sungai di Sarawak dan memiliki warisan seni yang halus dan penuh dengan simbolisme tersendiri. Ba'a atau avet ini merupakan sebuah alat pengangkutan bayi yang digunakan oleh kaum wanita masyarakat orang Ulu di Sarawak. Jadi, apakah ba'a atau avet ini? Ba'a merupakan gelaran alat pengangkutan bayi bagi orang Kenyah, manakala avet digunakan oleh orang Kayan. Alat ini diperbuat daripada rotan dan bingkai kayu dan terdapat juga beberapa yang diperbuat daripada manik buah hutan yang disulam dan disusun sehingga mendapat corak yang cantik dan menarik. Corak yang dibuat mempunyai simbolisme dan maksudnya tersendiri yang dipercayai mengandungi perlindungan spiritual seperti dalam gambar. Masyarakat orang Ulu mempercayai bahawa corak ini dapat melindungkan bayi mereka. Jadi, apakah fungsi ba'a atau avet ini? Ba'a atau avet ini bukan sahaja sekadar alat pengangkutan bayi, malah manik yang disulam merupakan simbol status sosial individu. Ia juga melambangkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya dan mempunyai perlindungan rohaniah seperti yang dikatakan tadi. Dalam kajian ini, kami telah menyatakan beberapa masalah terhadap warisan ini, iaitu warisan ba'a atau avet semakin dilupakan dan dipinggirkan oleh masyarakat. Yang kedua, peralihan gaya hidup dan arus moden menyebabkan fungsi ba'a atau avet digantikan dengan alternatif yang moden seperti yang digelarkan baby stroller. Tahap pengetahuan generasi muda semakin rendah terhadap ba'a atau avet. Selain itu, kurangnya usaha pendedahan dan pengenalan semula kepada masyarakat umum. Akhir sekali, faktor-faktor yang menyebabkan peminggiran warisan ini masih kurang diterokai secara mendalam. Sehubungan dengan ini, kami telah menyatakan beberapa objektif yang kami ingin capaikan untuk kajian ini. Yang pertama ialah mewujudkan semula warisan ba'a atau avet yang telah ditelan zaman. Yang kedua, memperkenalkan warisan ba'a atau avet kepada khalayak ramai khasnya generasi muda di dunia yang moden ini. Dan yang ketiga, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan warisan ba'a atau avet ini semakin dilupakan. Dari objektif tersebut, kami juga telah menyatakan beberapa persoalan kajian untuk kajian ini. Yang pertama ialah, apakah strategi-strategi yang boleh dilakukan dan cabaran untuk menghidupkan kembali warisan ini? Yang kedua, apakah pendekatan yang boleh dilakukan untuk mengekalkan warisan ini untuk generasi-generasi yang akan datang? Yang ketiga, adakah perubahan gaya hidup moden menjadi penyebab kepada penurunan minat terhadap warisan ini? Dan akhir sekali, apakah asal-usul dan keunikan ba'a atau avet ini? Seterusnya, saya akan memberikan pembentangan ini kepada rakan saya. Terima kasih. Dalam skop kajian kami telah menetapkan 3 objektif kajian supaya kajian ini dapat dijalankan dengan betul dan tepat. Kami telah menjalankan kajian ini dengan memberikan tumpuan khasnya kepada generasi muda di era pemodenan ini. Hal ini kerana kami ingin mengetahui sebab atau faktor yang telah menjadi penyebab yang menyebabkan warisan ba'a atau avet ini semakin dilupakan dan dipinggirkan oleh khalayak ramai sehingga warisan ini kian ditelan zaman. Selain itu, kami juga telah menetapkan kumpulan sasaran iaitu masyarakat, khasnya generasi muda bagi melengkapkan hasil kajian ini.
Bagi melakukan kajian kes ini, kami telah menggunakan pendekatan kuantitatif bagi mendapatkan maklumat serta memastikan data yang diperolehi adalah sahih dan relevan. Melalui kajian literatur, kami dapat mengenal pasti pola, jurang kajian serta pendekatan yang pernah digunakan oleh pengkaji dulu. Kajian literatur membantu kami mengorganisasikan sumber rujukan mengikut dan keperluan kajian. Second. Seterusnya ialah kajian lepas. Kajian lepas yang telah dilakukan oleh Faridah Sahari pada tahun 2016 menjelaskan bahawa ba atau avet bukan sekadar alat untuk membawa bayi, namun ia juga mempunyai nilai simbolik yang mencerminkan status sosial dalam masyarakat orang Ulu. Para penyelidik metodologi kajian yang seperti berikut telah digunakan. Seterusnya ialah kaedah soal selidik. Soal selidik merupakan satu medium yang digunakan untuk mendapatkan maklumat serta mengumpul data bagi tujuan analisis data untuk menjawab persoalan kajian. Borang soal selidik atau Google Form ini telah disebarkan secara rawak kepada 100 orang responden. Pendekatan melalui menganalisis borang soal selidik juga telah digunakan berdasarkan maklumat yang telah dikumpul dari soal selidik yang disebarkan melalui Google Form yang telah dijawab oleh 100 responden. Jawapan yang diberikan dijadikan data. Jawapan yang diberikan telah dijadikan data. 4.3 Analisis data. Pada bahagian ini saya akan membentangkan analisis data demografi responden bagi kajian ini. Kajian ini melibatkan 100 orang responden dan data dikumpulkan melalui borang soal selidik atas talian bagi memastikan pengumpulan dan maklumat dilakukan secara sistematik, tepat dan teratur selaras dengan amalan penyelidikan dalam bidang pengurusan seni dan warisan. 4.3.1 Jantina. Dalam carta, analisis menunjukkan 69 orang bersamaan 69% responden adalah perempuan, manakala 31 orang bersamaan 31% adalah lelaki. Dapatan ini membuktikan bahawa responden perempuan lebih dominan, yang boleh ditafsirkan sebagai kumpulan yang lebih aktif dan peka terhadap isu pemeliharaan serta kesinambungan warisan budaya, khususnya warisan PA atau APET. 4.3.2 Umur. Dalam carta, majoriti responden berumur 13 hingga 22 tahun, iaitu 45 orang bersamaan 45%, diikuti oleh umur 23 hingga 32 tahun sebanyak 24 orang bersamaan 24%, 43 tahun ke atas sebanyak 22 orang bersamaan 22%, dan 33 hingga 42 tahun sebanyak 9 orang bersamaan 9%. Ini menunjukkan bahawa golongan muda merupakan kumpulan utama responden sekaligus relevan dengan objektif kajian yang memfokuskan kesinambungan warisan kepada generasi akan datang. Bahagian A mewujudkan semula warisan ba atau APET. 4.3.3 Soalan, adakah anda setuju warisan ba atau APET ini perlu diwujudkan semula? Majoriti responden bersetuju bahawa warisan ba atau APET perlu diwujudkan semula. Dengan 61 orang bersamaan 61% memilih sangat setuju, 30 orang bersamaan 30% memilih setuju, dan 9 orang bersamaan 9% telah memilih sederhana. Ini jelas menunjukkan sokongan yang kuat terhadap usaha pemeliharaan warisan yang hampir ditelan zaman. 4.3.4 Soalan, adakah anda setuju pendarahan melalui sekolah dan institusi pengajian dapat membantu memelihara warisan ba atau APET? Sebanyak 53 orang bersama 53% memilih sangat setuju, 38 orang bersamaan 38% memilih setuju, 8 orang bersamaan 8% memilih sederhana, dan 1 orang bersamaan 1% memilih tidak setuju,
bahawa pendidikan melalui sekolah dan institusi pengajian dapat membantu memelihara warisan ini. Ini menekankan kepentingan pendidikan formal dalam pengurusan dan kelestarian warisan budaya. 4.3.5 soalan, adakah anda setuju media sosial sesuai digunakan untuk mempromosikan warisan Ba atau Apit kepada masyarakat umum? Sebanyak 59 orang bersamaan 59% memilih sangat setuju, 38 orang bersamaan 38% memilih setuju, dan 3 orang bersamaan 3% memilih sederhana bahawa media sosial sesuai digunakan untuk mempromosikan warisan Ba atau Apit. Dapatan ini menunjukkan media digital merupakan alat strategik dalam pengurusan seni dan budaya masa kini. Bahagian B memperkenalkan warisan Ba atau Apit kepada khalayak ramai, khasnya generasi muda di dunia yang moden ini. 4.3.6 soalan, adakah anda setuju generasi muda kurang mengenali warisan Ba atau Apit? Sebanyak 60 orang bersama 60% memilih sangat setuju, 34 orang bersamaan 34% memilih setuju, dan 5 orang bersamaan 5% memilih sederhana bahawa generasi muda kurang mengenali warisan Ba atau Apit. Ini membuktikan wujudnya jurang pengetahuan budaya. 4.3.7 soalan, adakah anda setuju media sosial ialah medium yang terbaik untuk memperkenalkan warisan ini kepada generasi moden? Terdapat 65 orang bersamaan dengan 65% telah memilih sangat setuju, 33 orang bersamaan dengan 33 memilih setuju bahawa media sosial adalah medium paling berkesan untuk memperkenalkan warisan ini kepada generasi moden. 4.3.8 soalan, adakah anda setuju sekolah dan institusi patut mendedahkan warisan ini bagi menguatkan hubungan antara generasi dan harmoni antara bangsa? Sebanyak 50 orang bersamaan 50% responden memilih sangat setuju, 42 orang bersamaan 42% memilih setuju, manakala hanya 8 orang bersamaan 8% memilih sederhana. Dapatan ini menunjukkan bahawa pendidikan formal dilihat sebagai medium penting dalam pemeliharaan warisan serta membentukkan perpaduan masyarakat majmuk. Bahagian C mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan warisan Ba atau Apit semakin dilupakan. 4.3.9 soalan, adakah anda setuju bahawa gaya hidup moden menyebabkan minat terhadap warisan ini menurun? Sebanyak 62 orang bersamaan 62% memilih sangat setuju, 32 orang bersamaan 32% memilih setuju, 5 orang bersamaan 5% memilih sederhana, dan 1 orang bersamaan 1% memilih tidak setuju bahawa perubahan gaya hidup telah memberi kesan langsung terhadap kelangsungan warisan tradisional. 4.3.10 soalan, adakah anda setuju bahawa ketiadaan generasi seterusnya menjadi salah satu faktor warisan ini semakin pupus? Dalam carta, 60 orang bersamaan 60% memilih sangat setuju, 34 orang bersamaan 34% memilih setuju, 4 orang bersamaan 4% memilih sederhana, dan 2 orang bersamaan 2% memilih tidak setuju bahawa ketiadaan generasi pelapis merupakan salah satu faktor utama warisan Ba atau Apit semakin pupus. Dapatan ini menekankan kepentingan pemindahan ilmu dan nilai budaya antara generasi secara berterusan. 4.3.11 soalan, adakah anda setuju kurangnya liputan media membuatkan warisan ini semakin dilupakan? Dalam carta, sebanyak 61 orang bersamaan 61% memilih sangat setuju, dan 36 orang bersama 36% memilih setuju, 3 orang bersamaan 3% memilih sederhana. Ini menunjukkan bahawa media memainkan peranan besar
dalam memastikan warisan budaya kekal relevan dalam masyarakat Melbourne. 4.3.12 Soalan, adakah anda setuju peranan ibu bapa memainkan peranan yang penting bagi memperkenalkan warisan Ba atau Abed kepada anak mereka? Sebanyak 57 orang bersamaan 57% memilih sangat setuju, 35 orang bersamaan 35% memilih setuju, dan 7 orang bersamaan 7% memilih sederhana. Ini membuktikan bahawa institusi keluarga merupakan asas utama dalam kesinambungan warisan budaya. Maka, terdapat 1 orang bersamaan 1% memilih tidak setuju dengan pernyataan ini. Dari analisis tersebut, kami telah mengenal pasti beberapa masalah, iaitu pemodenan gaya hidup menyebabkan generasi muda lebih memilih alternatif moden seperti kereta sorong bayi. Kurangnya pendedahan dan pendidikan formal menyebabkan generasi muda sukar menghargai warisan Ba atau Abed. Kerjasama antara penggiat seni, masyarakat tempatan dan agensi budaya serta seni penting bagi memastikan warisan Ba atau Abed kekal lestari dan memberi manfaat kepada masyarakat. Bagi menangani masalah kemerosotan amalan dan pengetahuan terhadap Ba atau Abed, beberapa langkah penyelesaian boleh dilaksanakan secara berperingkat dan bersepadu. Yang pertama ialah pendokumentasian. Penghasilan bahan bertulis yang lebih banyak dan menarik rakaman visual dan dokumentasi digital agar pengetahuan berkaitan asal-usul, fungsi, proses pembuatan serta keunikan Ba atau Abed dapat disimpan dengan sistematik dan tidak hanya bergantung kepada penyampaian lisan sahaja. Selain itu, pendekatan promosi yang lebih kreatif dan selari dengan gaya hidup moden perlu dilaksanakan bagi menarik minat serta meningkatkan tahap pengetahuan generasi muda terhadap warisan Ba atau Abed. Platform sosial media, pameran yang meriah, bengkel serta kolaborasi bersama institusi pendidikan boleh membantu meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap kepentingan memelihara warisan khazanah dan budaya tradisional ini. Di samping itu, penglibatan aktif masyarakat setempat dan penggiat budaya perlu diperkasakan dalam usaha pemeliharaan warisan Ba atau Abed. Program pemindahan ilmu secara berterusan seperti cara pembuatan, perkongsian pengalaman serta aktiviti komuniti boleh membantu memastikan warisan ini terus diamalkan dan tidak terputus antara generasi. Kesimpulannya, projek ini telah berjaya mencapai ketiga-tiga objektif, iaitu mewujudkan warisan Ba dan Abed yang telah ditelan zaman, memperkenalkan Ba dan Abed kepada khalayak ramai khasnya generasi muda di dunia moden ini, dan seterusnya mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan warisan Ba dan Abed semakin dilupakan. Projek ini berjaya membuktikan bahawa warisan tradisional bukan sahaja mempunyai nilai budaya, malah berpotensi untuk dijadikan sebagai medium pendidikan, identiti dan sumber pembangunan sosioekonomi sekiranya diuruskan secara sistematik dan lestari. Sekian, terima kasih.